Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah dalam video ringkas ni saya nak update sedikit berkenaan dengan pasaran kripto. So jangan ke mana-mana, jumpa lagi selepas ini insyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ni insyaAllah saya nak ringkas saja video yang kita akan buat ni. Saya nak update sedikit berkenaan dengan market kripto, yang mana ada seorang sahabat kita, okey, yang merupakan tim Smartmind juga, bertanyakan tentang apa ni potensi ataupun probability yang BTC BTC yang merupakan yang menjadi benchmark kepada pasaran kripto. So adakah potensi untuk jatuh sampai ke 25 ke 20k dengan isu apa ni Titan of interest yang berlaku di apa ni di pasaran kripto sekarang ni lah. Okey, so sekarang ni kalau kita tengok so saya tak nak bincang lah dari segi catalyst so tuan boleh baca dalam banyak apa ni berita-berita, sumber berita daripada Bloomberg, daripada investing.com dan sebagainya berkenaan dengan market kripto ni. Cuma pada pagi ni saya nak share dari segi technical analysis sahaja, bagaimana kita boleh melihat apa ni technical analysis membantu kita dalam membuat keputusan. Kalau kita lihat okey, sebelum tu kenapa kita perlu tengok dari segi technical? Kerana okey, sebagaimana yang kita tahu salah satu apa ni filosofi ataupun prinsip asas dalam technical analysis adalah market action discounts everything. Pergerakan ataupun tindakan market itu dari segi teknikalnya dia dah discount, dia dah mengambil kira apa yang berlaku di luar sana yang boleh menyebabkan market itu terkesan. Jadi kalau kita tengok market, so kita boleh mendapat gambaran apa yang berlaku sebenarnya dalam pasaran itu. So kalau kita tengok BTC pada hari ini iaitu 15 April, inilah chartnya. Okey, inilah chartnya yang mana saya selalu update dalam kita punya Telegram channel, Telegram Crypto at Smartmind. Rakan-rakan kita yang belum join, insyaAllah boleh join. Saya sentiasa update market kripto dalam Telegram channel berkenaan. So tuan-tuan boleh join lah. Okey. Okey, so kalau kita tengok dari segi teknikalnya, memang secara overallnya, okey, kalau kita tengok Heli View, okey, bila kita buka chart ni, kita tengok Heli View lah, kita tengok secara umum dulu. Okey, mungkin all time sepanjang hayat dia dalam chart ini, okey, saya guna chart trading view ni, mungkin dia bermula 2017, 2018 macam tu, okey. So kalau kita tengok secara overallnya, adakah market BTC ni, okey, BTC menjadi benchmark kepada coin-coin yang lain, kepada altcoin, yang mana BTC ni kalau kita perasan dalam market kripto, sekiranya BTC membuat pergerakan bearish, maka boleh dikatakan hampir ke semua coin akan membuat pergerakan bearish. Sekiranya BTC membuat bullish, okey, kita dapat lihatlah kebanyakan coin ataupun kebanyakan altcoin akan membuat pergerakan bullish jugalah. So dia follow. Tapi dia depend kepada chart masing-masing juga. Walaupun dia membuat pergerakan bearish, tetapi setiap chart itu mempunyai resistance dengan support masing-masing. Jadi walaupun dia membuat penurunan ataupun kenaikan, jadi dia akan terkesanlah dengan apa ni resistance dan juga support chart tertentu itulah. Okey, so secara overall, kalau kita tengok secara umumnya, sejak daripada permulaan ini, chart ini, kita nampak dia semakin menaik ke semakin menurun. Okey, kalau kita tengok dia semakin menaik lah. Semakin menaik. Kalau kita buat apa ni? Kalau kita buat trend line, kita nampak dia semakin menaik lah. Okey, daripada bawah ni naik ke atas. Kalau kita buat apa ni, puncak ke puncak daripada atas pun, kita akan nampak kenaikan lah. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya secara overall, okey, secara historicalnya dan jangka masa panjang, BTC masih lagi berada dalam uptrend lah. Okey, itu benda yang positif yang kita kena tahulah.
Okey, so jom kita zoom apa yang berlaku kepada uh, kepada uh, kepada BTC ni. Okey, dalam jangka masa yang lebih singkat. So saya menggunakan time frame daily. Kalau kita tengok, memang dia secara kalau melihat daripada November 2021 yang mana dia mencapai all time high dekat sini, okey, pada 9 November, memang dia membuat penurunan lah. Okey, dia membuat penurunan, tetapi kalau kita lihat kepada shorter dia punya period, okey, kita nampak tanda-tanda dia membuat pergerakan bullish lah. Okey, yang mana kalau kita lihat dekat sini ada terdapatnya ini low, ni higher low and di sini mungkin dia akan membuat higher low. Okey, dari segi high, ini high, ini mungkin high yang sama, okey, tetapi dia pernah membuat higher high sebelum ini. Okey, so ini memberi petunjuk yang positif lah dekat sini. Okey, cuma kalau kita tengok dia punya ni sebenarnya dia membuat pattern ni. Okey, kalau kita belajar chart pattern, okey, saya lukiskan chart pattern. So kita nampak dia membuat pergerakan uptrend lah. Okey. Mungkin kita buat macam tu. Okey. Alright. Lebih kurang tuan-tuan Jadi dia membuat pergerakan channel yang menaik. Okey, dia membuat channel yang menaik. Sebab itu sekarang ni kalau kita tengok Bitcoin ini, okey, sekejap. Okey. Memang dia tepat dia turun, dia naik, dia sentuh dekat atas ni, dia turun dan line ini menjadi support Seolah-olah kalau kita belajar teknikal analisis, dia strong support ini. Dia punya minor uptrend line ini. Trend line ini menjadi strong support lah. Kerana apa? Kerana dia dah memantul banyak kali. 1, 2, 3, 4, banyak kali dan ni kali kelima. Maksudnya ini adalah strong support. Okey, strong support. Cuma kalau kita tengok dari segi teknikal analisis, mungkin ada yang mengatakan bahawa ini adalah pattern flat. Walaupun mungkin ada yang tak bersetuju sebab dari segi timeline dia mungkin ini bukan flat lah. Tapi kalau kita tengok pattern ini, sekiranya dia membuat breakout dekat sini, okey, sekiranya dia membuat breakout dekat sini, so apa yang kita boleh predict dia punya penurunan dia. Okey, daripada sini kita turun ke sini. Yang ni sesiapa yang follow saya dalam technical analysis, dalam chart pattern analysis so tahulah cara nak ukur ni. Okey, sekiranya berlaku breakout dekat sini pada hari ini ataupun dalam masa terdekat, dia punya sasaran dia punya price objective dia adalah di bawah ni. Okey, di bawah ini. Okey, di situ price objective dia lah sekiranya dia membuat breakout. Tetapi okey, sorry, saya tunjuk ni. Kejap Kejap. Okey, tetapi walaupun kita kata tadi dia tak cukup syarat sebenarnya pattern tersebut. Okey, tetapi sekiranya dia betul-betul berlaku breakout dengan momentum yang tinggi so sebenarnya ada banyak halangan-halangan lagi lah yang akan cuba untuk menahan daripada Bitcoin ini membuat penurunan. Okey, iaitu antaranya kalau kita tengok dekat sini ada support dekat sini. Okey, support dekat sini dia akan cuba halang. Okey, so ini support. And then ada lagi support dekat bawah ni. Okey, ada lagi support dekat sini. Okey, so banyak support yang akan cuba menghalang penurunan. Dan yang paling penting tuan-tuan semua adalah area psikologi 30K. Area psikologi 30K ni, okey, yang bagi saya adalah strong support Sekejap, dekat mana? Dekat sini. Okey, lebih kurang lah tuan-tuan Okey, area support 30K ni adalah antara resistance yang sangat kuat. So sekiranya dia membuat penurunan, okey, dia membuat penurunan dan dia memecahkan support-support yang ada dekat sini. So support 30K ni adalah strong, very strong support. Kerana apa? Yang pertama dari segi psikologi 30K ni adalah area support psikologi. Yang mana kita pernah tengok sebelum ini. Yang mana area 30K ni kalau kita tengok dari segi historical, dari segi history dia, perhatikan dekat sini. Okey. Kita perhatikan dekat sini. Okey, dia pernah membuat rebound dekat sini
dia membuat pantulan dekat sini. Tengok banyak kali dia membuat cuba untuk memecahkan 30K, tak berjaya, lagi berjaya, cuba lagi tak berjaya, cuba lagi tak berjaya. Dia akan cuba tolak atas. So memang akan ada investor ataupun trader yang menantikan harga 30K ni, dan sekiranya harga menyentuh 30K ni, mereka akan membuat entry. Membuat entry, kalau kita tengok dekat sini memang memang dia punya kenaikan itu memang strong lah. Dia punya support itu dibina itu adalah strong. Okey. Yang pertama dari segi psikologi. Yang kedua, yang kedua dia ada history dia. Okey. Ada history dia yang sebelum ni berlaku, iaitu pada 22 Julai tahun 2021. Dan begitu juga sebelum ini, iaitu pada awal tahun 2021, iaitu Januari 2021, yang juga memantul dekat area 30 lah. Okey. So sekiranya harga membuat penurunan, kita jangan terlalu panik lah. Okey, sebab kita ada strong support yang akan cuba untuk menahan penurunan Bitcoin ni daripada terus turun lah. Okey, so mungkin saya nak bagi sedikit tips kepada rakan-rakan kita yang terlibat dengan robot trading. Ada yang mesej saya sama ada sekarang ini adalah masa yang sesuai untuk menambah coin ataupun menambah portfolio. Bagi saya, respon saya simple saja. Sekarang ni market tengah buat bearish. Jadi bagi saya, jaga portfolio yang sedia ada. Okey, jaga portfolio yang sedia ada dulu. Modal yang berbaki dekat exchanger kita gunakan untuk membuat membuat layer-layer untuk kita anticipate penurunan sehingga 30K lah sekurang-kurangnya. So kita boleh create layer kat sini. So make sure kita ada modal untuk create layer sampai ke 30K, dan kita anticipate sekiranya harga membuat penurunan sehingga ke 30K ni. So kita dah membuat create layer, sekiranya berlaku rebound dekat sini, so kita boleh take profit. Okey. Sekiranya kita tinggalkan market, kita akan terlepas peluang ini. Sekiranya market membuat sekali lagi membuat rebound pada area 30K. Okey. Dan make sure lah sekiranya sekarang ini kita masih lagi memegang portfolio mana-mana coin. So kalau sebelum ini kita set rapat-rapat kita punya margin call. Contohnya kita set 1%, 2%, 3% kan. Mungkin sekiranya modal kita dekat exchanger dah sedikit so mungkin kita boleh distribute, kita boleh plan balik kita punya strategi. Okey, kita kena plan balik kita punya strategi yang mana kita boleh jarakkan kita punya margin call itu mungkin kepada more than 3%, 4%, 5% dan sebagainya lah, supaya penurunan yang banyak itu dia akan create layer. Okey. Dan modal kita masih lagi mencukupi untuk pastikan kita tidak floating loss dan kita tidak kehabisan modal di exchange lah. Okey. Mungkin sesiapa yang baru dalam robot trading mungkin tak dapat follow sikit, tak apa. Okey, tuan belajar slow-slow, dan insya-Allah sekiranya tuan-tuan berminat, boleh join lah team Smart Mind, yang mana ruangan description di bawah saya letakkan dia punya step-step dia macam mana tuan-tuan boleh follow kita punya team dan insya-Allah saya akan cuba guide semampu yang mungkin lah. Okey, so secara rumusannya kalau kita tengok market, insya-Allah sekarang ini trend line ini menjadi satu benchmark yang sangat penting. Sekiranya dia berlaku breakout di sini, so ada potensi untuk dia meneruskan penurunan. Tetapi kita jangan risau sangat kerana banyak support yang akan cuba untuk menolak kembali harga ke atas. Okey, dan strong support berada pada 30K 30K USDT, yang mana insya-Allah kita jangkakan sekiranya dia buat penurunan dekat area sini, dia akan memantul balik berdasarkan sejarah-sejarah yang kita tengoklah. Sebagaimana kita tahu teknikal analisis, kita punya prinsip history repeat itself. So sejarah itu akan berulang kembali. So itu prinsip-prinsip yang asas yang kita perlu tahulah dalam teknikal analisis. So saya kira itu saja untuk perkembangan ataupun update market yang lebih interaktif. Okay, so sekali lagi sesiapa yang belum join team Smart Mind, anda dialu-alukan untuk bersama. Sekurang-kurangnya join dulu Telegram channel, yang mana link saya akan letakkan di bawah nanti. Wallahualam, terima kasih semua. Mungkin feedback dan juga sebarang komen, pertanyaan dan sebagainya boleh turunkan dalam ruang komen di bawah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.